Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan, hadirin hadirat, syukur alhamdulillah walaupun hari ini seharian kita direzekikan dengan hujan yang turun seawal jam 5 pagi ataupun 5:30 sebelum subuh, kan, sehinggalah kepada maghrib tadi masih lagi dihujani bumi Perlis ini. Mudah-mudahan dia membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kerana dekat dengan maghrib tadi hujan dah mula berhentilah, kan. Itu memberikan kemudahan untuk kita melangkah datang ke masjid pada malam ini. Syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita yang kita gerakkan untuk datang ini tercatat di sisi Allah di dalam simpanan amal kebaikan yang akan dihitung apabila kita menghadap dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat menarik, yang menjadi suatu pembakar semangat untuk kita berlumba-lumba meraih dan merebut peluang-peluang kebaikan yang disediakan oleh Allah dalam pelbagai bentuk dan saluran. Hadis yang saya akan baca ini, Nabi membuka banyak pintu dan Nabi mengajar banyak cara bagaimana untuk melakukan kebaikan. Bukan hanya melalui satu jalan atau saluran. Kalau tak boleh ikut jalan ni, kita mari saluran ni. Kalau tak boleh daripada arah ini, kita ambil peluang yang lain. Sebab itu tidak ada alasan dan tidak ada halangan untuk kita berbuat amal. Orang yang kaya dengan cara dia, orang yang miskin dengan cara dia, orang yang sihat dengan gaya sihatnya, orang yang sakit dalam bentuk orang yang sakit. Setiap manusia ada ruang untuk dia berbuat kebaikan. Tak boleh dia beralasan kurang kemampuan atau dia tak ada peluang. Itu hanya alasan untuk dia berbohong daripada melakukan ketaatan. Banyak cara. Dan kalau kita tengok nanti bagaimana Allah mengajar untuk kita memilih daripada pelbagai jalan dan saluran cabang yang Allah buka. Kok ni pun kira baik, kok tu pun kira baik, jalan ni dapat pahala, jalan tu pun dapat pahala. Semua aku terima, semua aku kira, semua aku buka, mau dengan tak mau saja. Mudah-mudahan hadis yang saya akan baca ini memberi peluang dan juga ruang untuk kita sama-sama berebut, apatah lagi kita berada di dalam bulan Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Nabi sebut kullu sulama, setiap anggota, setiap tulang, kulit, sendi, anggota tubuh manusia, tulang belulang, sendi kita ni, keseluruhan tubuh yang Allah berikan ini
wajib untuk dia bersedekah sebagai tanda syukur. Dia kena bagi sedekah. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap daripada ruas sendi, hujung jari, kaki, tangan, mata, segala ni lah, kita punya pergelangan sendi, tulang belulang, keseluruhan anggota yang merupakan nikmat yang Allah berikan, alaihi sadaqah, hendaklah kita bersedekah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti kita akan tengok, daripada Abu Musa Al-Asy'ari, ada berapa ratus sendi yang Allah jadikan pada tubuh badan kita? Siapa yang biasa dengar? 360. Macam mana kira? Saya tak tahu. Tapi Nabi bagi tahu ada 360. Dan setiap sendi tersebut alaihi sadaqah. Maknanya kalaulah kita nak bagi mudah faham, satu sendi RM1. 360 ringgit setiap hari. Syukur, kan? Tangannya, kakinya, matanya, kan? Nafasnya, sihatnya, semua itu dituntut untuk kita bersedekah. Kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap anggota badan, sendi-sendi, tulang belulang, ruas kita ini yang ada, yang kita sebut dalam hadis tadi ini 360 mafasil. 360 sendi atau 360 ruas yang mana kesemuanya itu kena sedekah pada setiap hari. Maknanya setiap hari ini kita bangkit, kita boleh menggunakan anggota badan kita, boleh menggunakan tulang belulang kita, mata kita melihat, telinga kita mendengar. Setiap hari merupakan nikmat yang baru. Pagi esok kita bangkit, mata kita masih lagi berfungsi, telinga kita masih berfungsi, tangan, kaki, anggota-anggota badan kita masih berfungsi dengan cara yang elok. Nanti saya akan bawa kepada tuan-tuan huraian para ulama panjang tentang tajuk ini, dan saya akan kaitkan dengan kehidupan kita. Sebab itu kalau kita bangkit tiba-tiba stroke, mild stroke, sebelah tangan kita lumpuh, tuan-tuan boleh bayang? Sebelum ni kita bangkit, kita angkat tangan, kan? Bangkit pergi masjid, bangkit salat. Tiba-tiba esok kita bangkit, tangan kita tak boleh angkat. Cramp, lumpuh, collapse, kan? Stroke. Apa perasaan tuan-tuan? Manusia ni kadang-kadang bila dia bangkit pagi, dia boleh bergerak dan dia boleh bertindak, berfungsi, dia mungkin tak merasakan itu satu nikmat. Dia tak rasa kata benda tu satu kurniaan, satu rezeki. Tapi bila dia bangkit satu hari, benda itu tak boleh digunakan, ditarik nikmat daripada diri dia. Ketika itu baru mungkin dia sedar tentang kurniaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi sebut, ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang kebanyakan manusia maghbun. Maghbun ni artinya dia terpedaya, dia hanyut, dia lupa daratan, dia tak bersyukur. Apakah nikmat tersebut? Nabi kata as-sihhah wal faragh. Yang pertama, kesihatan, anggota badan, tubuh yang sihat. Ni semua nikmat. Cuba tanya orang yang sakit. Sebab itu tuan-tuan, ada satu cerita yang menarik lah berkaitan dengan apa dia ni, anggota badan yang sihat ni, kan? Sebagai contoh, dalam saya duk tengok huraian para ulama, ada satu cerita
daripada Yunus bin Ubaid. Ada seorang lelaki yang anna rajulan syaka ilaihi dhiqa. Yunus bin Ubaid, Nabi kata dua nikmat ni manusia terpedaya. Artinya wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah kata sangat sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Dia tak rasa kata benda tu mahal di sisi dia. Dia tak rasa kata benda tu besar. Bila dia ada, dia miliki benda tu, dia tak perasan. Dalam satu cerita daripada Yunus bin Ubaid, ada seorang lelaki yang mengadu kepada dia tentang kesempitan, kesusahan yang dialami dalam hidup dia. Dia mai mengadu, mengeluh. Orang kita ni memang kalau tengok tak berhenti-berhenta mengeluh, kan? Walaupun hakikatnya dia itu senanglah kalau nak dibandingkan kita, tapi tak berhenti keluh kesah, kan? Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, sebelum kita nak mengeluh, sebelum kita nak bahasa kita nak meratuh ni, kan? Kita nak komplain ni, kita tengoklah dulu tera mana kita ni, kan? Susah di mulut tu tak berhenti sat susah, tapi tengok ke dia tu sakan juga. Dia kata susah lah ni, kan? Tapi dalam dia duk sebut susah tu, makan di Kuala Perlis, jenahak sotong goreng tepung, susah lah, kan? Kereta besar, telefon mahal, tapi di mulut susah lah, payah nak hidup. Mai daripada mana ni? Pi makan tu di hotel tu, baru balik 2-3 hari, pi bercuti. Susah lah. Kita yang duduk main kod ngulang ni macam nak sepak lagi, kan? Dia tu balik bercuti. Tapi itulah yang kata tak bersyukur tu. Ni saya secara umum. Lepas tu tuan-tuan, cukup kita sambung cerita Yunus bin Ubaid. Dia kata macam ni. Dia kata dah kawan ni duk kata susah, duk mengadu macam-macam, duk meratih, duk mengeluh lah, kan? Pasal tu kita nak mengadu ni kita kena muhasabah. Dia kata apa? Dia kata boleh tak jual atau bagi mata hang yang hang duk tengok tu dengan harga 100,000 dirham. Aku nak beli. Boleh tak jual dekat aku mata tu 100,000 dirham? Boleh tak jual 100,000 dirham? Dia kata tak boleh. Mana boleh? Okey, tak apa. Lepas tu dia kata lagi, boleh tak jual tangan yang hang duk guna tu dengan harga 100,000 dirham? Dia kata tak boleh lah, kalau aku tak ada tangan macam mana aku nak makan? Lepas tu dia kata lagi, mula dia tanya, dia offer mata, dah susah. Dia kata mai biji mata, nak bagi 100,000. Tak boleh. Mai tangan, nak bagi 100,000. Tak boleh. Dia kata mai kaki lah. Mai kaki nak bayar 100,000. Dia kata tak boleh. Kata Yunus bin Ubaid, kalau campur lah mata, telinga, kaki, duk ada beratus ribu dah di tangan, di badan hang tu yang Tuhan bagi, percuma. Siapa beli? Siapa bayar? Sebab itu kita wajib bangkit dalam keadaan bersyukur kerana kita dapat percuma. Jenuh bayar, kan? Free. Dia kata beratus ribu, duk susah lagi. Hadirin mukminin, orang yang sebut susah ni kebanyakannya tak pernah susah. Kan? Dia tak tahu erti susah. Dia duk rasa yang dia tu susah. Makan penuh meja, duk susah ni. Kita ni susah ni sehari dua ni, kan?
Makan penuh meja, susah lagi. Dalam duk tangkap gambar kan, duk sana tangkap gambar, duk sini tangkap gambar. Oi, sakan tapi susah kan. Ni satu juga perkara yang penting. Apa lagi? Dia kata macam itulah yang disebut oleh Yunus bin Ubaid. Dia kata sepatutnya engkau bersyukur dengan apa yang engkau ada. Itulah erti kepada makna yang sebenar. Baik. Okey. So kita sambung tuan-tuan hadirin mukminin. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW suruh kita bersedekah sebagai tanda syukur. Sebagai tanda syukur. Kemudian Nabi cerita. Nabi kata, ya'dilu bainal ithnaini sadaqah. Kamu mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa, yang bertelagah. Kamu mendamaikan mereka berdua. Kamu menjadi orang yang mengislahkan mereka ini. Perbuatan itu dianggap sedekah. Itu salah satu cara. Sekali lagi saya akan cerita macam mana yang nak sedekah tangan, kaki tu. Sekarang kita tengok dulu. Pertama Nabi kata ya'dilu bainal ithnaini sadaqah. Mendamaikan dua pihak yang bertelagah, dua pihak yang berkelahi dikira sedekah. Boleh? Itu satu. Wa yu'inur rajula ala dabbatihi fayahmilu 'alaiha. Kamu tolong satu orang yang dia nak naik di atas kenderaan dia tak boleh naik kenderaan tu, dia tak boleh nak khabat, kamu tolak dia naik, bantu dia naik, dikira sedekah. Nampak? Tu ada dua dah cara. Cara yang ketiga, au yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah, ataupun kamu mengangkat barangan yang dia tak mampu nak angkat, dia tak boleh nak angkat, benda tu berat, kamu tolong angkat, dikira sedekah. Yang ni masa bila? Masa kita pergi rombongan, kita pergi travel, naik bas ke, naik kereta ke, naik kapal terbang ke. Masa ni lah nak tengok sikap dan akhlak kita. Tambah kalau pi ramai-ramai, kan? Jangan duk kira troli kita saja, kan? Tolong tengok juga troli-troli orang lain, dikira sedekah. Tak payah guna duit pun, kan? Kadang-kadang kita pergi ni macam-macam lah, kan? Kita boleh tengok perangai manusia ni, kan? Beg keluar daripada apa tu, perut kapal terbang, lalu atas mesin tu semua ahli grup ada apa ni, pacar kain, kan, ikat di tali. Jadi yang mana ada pacar kain tu semua geng kita lah, geng pi sekali, satu jamaah lah, satu grup, satu rombongan. Jadi tak kira lah beg siapa, kalau nampak pacar kain tu ambil lah, kan. Itu kalau orang beriman, mengaji. Orang yang kadang-kadang ni, yang muda-muda, yang tua-tua ni banyak lah. Dia kata nampak beg saya, nampak lalu tak syak ni, kan. Lepas tu saya tengok bukan beg saya, tak pergi ikut dia keluar balik. Kan? Lalu dah depan mata dia, dia tak tolong ambil. Pasal apa? Pasal bukan beg dia. Tak apalah kalau bukan beg dia pun, beg jamaah, rombongan. Tapi ni balik daripada mana ni? Balik daripada mana, Abang Nazri? Hanya Danok, Las Vegas. Balik daripada Makkah Mukarramah, balik daripada umrah, cik oi. Kau balik daripada Danok tak apalah juga, kan. Ini juga kadang-kadang sikap, kan, yang patut kita semua muhasabah. Benda yang ringan, benda yang tak memerlukan duit, hanya memerlukan
tenaga, kudrat, peluang tu duk ada, kan? Tapi tak diambil. Kemudian Nabi SAW sebut, wal kalimatu thayyibah sadaqah, dan kalimah yang baik, perkataan yang baik, ucapan yang elok, tutur kata yang santun. Setiap perkataan yang kamu sebut tu yang elok, yang orang dengar rasa seronok, dia kira sadaqah. Daripada awal tadi tuan-tuan, mana pakai duit lagi? Mendamaikan dua orang, mana guna duit? Angkat orang naik atas kenderaan, tolong orang naik kenderaan. Dulu unta kuda lah, nak kabat payah. Lah mungkin nak naik bas ke, kan, tangga tinggi, kita tolong pegang, bukan tolong kuih bagi tetomoi, kan? Nampak orang tua tu duk kuak, kita mai kuih pun tetomoi bawah tu. Lambat sangat, kan? Ni biasa jadi, kan? Orang tua bukan tak tahu lambat, tolak tetomoi kau tu, kan? Nampak? Tak guna duit. Angkat barang, tolong angkat barang, dah nampak tak larat, kan? Dah nampak tak mampu, pun tak menggunakan duit. So di mana yang kata kita tak mampu nak bersedekah? Nampak tak? Nabi guna perkataan sedekah, tapi tak menggunakan instrumen duit. Sebab itu tak ada alasan. Nampak? Kemudian Nabi SAW kata, wal kalimatu thayyibah, perkataan yang baik, tutur kata yang elok, orang dengar seronok, dia kira sedekah. Wa kullu khutwatin yakhtuha ila salah, setiap langkah kaki kamu menuju ke masjid dikira sedekah. Ui tuan-tuan, banyak mana dah sedekah. Pasal itu ada hadis, seorang lelaki nak jual tanah dia, nak beli tanah dekat masjid. Nabi larang. Nabi kata jangan jual, biar duduk tempat yang jauh tu, kerana setiap langkah itu dikira pahala. Lagi jauh lagi bagus. Datang ke masjid ni dia bukan soal dekat, dia bukan soal jauh dekat, dia soal iman. Kadang-kadang tuan-tuan, ni secara umum lah, bukan merujuk pada mana-mana pihak. Kadang-kadang pagar masjid dengan pagar rumah tu sekali. Pagar rumah dengan pagar masjid tu sekali. Bukan dekat lah, kira memang masjid duduk dalam rumah. Rumah duduk dalam masjid ke masjid duduk dalam rumah, tak tahulah. Tapi share pagar, tak kelih muka. Orang yang mungkin bergelung-gelung, berbendang-bendang, berjauh-jauh nu boleh sampai. Ini soal iman, kan? Niat tu baguslah. Dia tak nak cari tanah dekat masjid, senang nak pi, kan? Dah cari tanah, boleh tanah tepi masjid, tak kelih muka. Tanya pasal apa tak pi? Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, akhirnya dia balik kepada iman. Kemudian Nabi kata, wa yumitul adha 'anit tariq, membuang sesuatu yang menghalang manusia di tengah jalan dikira sebagai sedekah. Okey tuan-tuan, ada beberapa benda yang saya nak sebut kepada tuan-tuan di dalam pusingan yang pertama ni. Nombor satu, dalam hadis ni Nabi ajar kita supaya bersyukur dengan kurniaan Allah melalui sedekah. Okey, boleh Maknanya tuan-tuan dan saya yang menerima kurniaan Allah, apa dia? Kesihatan, anggota tubuh badan yang ada pada diri tuan-tuan ni, wajib tuan-tuan bayar kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tuan-tuan bersedekah. Dia bukan percuma, dia kena ada timbal balik. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan termasuk saya tidak bersyukur dengan apa yang ada, apa janji Tuhan? Tuan-tuan sekarang ni semua sihat ni, tapi baguslah. Pasal apa? Pasal tuan-tuan bersyukur. Tahu mana kata kami bersyukur? Sekali saya jawab. Tapi siapa yang ada dalam masjid ni semua dah dianggap bersyukur. Kerana syukur itu dia boleh dilakukan dengan 3 rukun. Tuan-tuan cek, ada tak 3 benda? Kalau ada, lengkap maksud syukur.
Kalau tuan-tuan ada 3 rukun ni, tuan-tuan dikira bersyukur. Nombor 1, tuan-tuan mengaku nikmat ni daripada Allah, iaitu syukur dengan hati. Semua yang kita ada ni, yang kita miliki, kita mengaku, kita terima dia daripada Allah. Jangan duk perasa kata tuan-tuan yang pandai, jangan duk perasa kata tuan-tuan yang usaha, ini daripada Allah. Dia tak, ni saya yang usaha, saya dapat lah. Banyak orang usaha tapi tak dapat. Ada orang yang bekerja bertungkus lumus tapi tak dapat. Ada orang yang tak peluh setitik pun tak ada tapi dah dapat. Ni semua kurniaan Allah, bukan daripada kita. Allah nak bagi rezeki, kita usaha Allah bagi, tapi daripada Allah. Kita mengaku, nombor 1. Nombor 2, lisan. Bila kita mengaku kata keseluruhan nikmat ini daripada Allah, kita kena sebut. Sebut macam mana? Alhamdulillah. Kena buktikan dengan lidah. Sebab itu sekali lagi kita akan baca satu hadis yang Nabi SAW sebut tentang zikir itu sebagai sedekah. Boleh? Okey. Nombor 1, hati. Nombor 2, mulut. Di mulut tu tak berhenti, lagi banyak. Pasal itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa banyak nikmat, macam mana tuan-tuan nak tunjuk kata bersyukur? Lagi banyak. Dia macam ni tuan-tuan. Lagi tuan-tuan duk rasa banyak boleh nikmat, lagi banyak kena zikir. Faham? Betul tak? Lagi banyak tuan-tuan dapat, lagi banyak tuan-tuan kena sebut. Dia kata, saya duk tengok Tuhan tak bagi apa ni, cukuplah 33 kali. Tak apa. Tapi saya rasa kalau kita nak halusi, Allahu Akbar. Wa in kuntum ta'uddu ni'matallah, jika kamu cuba nak mengira, menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak akan mampu untuk menghira. Jadi cara kita nak menunjukkan satu orang dia nak bagi tahu Allah bagi banyak nikmat dekat dia, mulut dia tak berhenti berzikir. Itu satu cara. Yang ketiga apa dia? Hati, lidah, lisan. Yang ketiga, rukun syukur yang ketiga. Tuan-tuan kena menunjukkan kesyukuran itu melalui tindakan anggota badan. Jadi orang yang bersyukur, dia bertindak. Dia buat amalan badaniah. So dia ada 3 perkara. Yang pertama hati, yang kedua lidah, yang ketiga anggota badan. Jadi orang yang bersyukur dia akan semayang banyak. Betul tak? Bukti dia siapa dia? Siapa dia? Nabi lah. Bila Aisyah tanya, Rasulullah pasal apa semayang banyak? Aisyah tanya Nabi, betul tak? Tuan-tuan tanya tak lelaki tuan-tuan? Tanya ke tak? Nabi tanya lelaki dia. Aisyah tanya lelaki dia, Nabi, kenapa semayang banyak? Kita tanya lelaki kita, kenapa tak semayang langsung? Betul ke tak? Dia kata soalan untuk lelaki saya, hak nombor 2 tu, awak abang tak mayang. Yang awak abang mayang banyak tu Aisyah. Pasal tu tuan-tuan, kita tak boleh, orang putih kata tak tahu lah betul tak betul bahasa dia berguna, kita cannot brain. Kita tak boleh fikir. Satu orang Tuhan bagi dekat dia nikmat, dia pi balok liat bab semayang ni. Sebab itu kita kalau tengok satu orang Allah bagi nikmat, dia banyak semayang, memang terbaik. Dia telah membuktikan, menzahirkan, dia telah menunjukkan syukur. Allahu Akbar tuan-tuan, nikmat. Tadi hujan tuan-tuan buat apa? Cuba habaq sah. Cuba tuan-tuan habaq tadi sehari di rumah buat apa? Saya tak boleh tidur pasal nak kena study, nak main mengajar. Kena baca ni, tulis apa semua ni, kan? Lena. Sedar tak tuan-tuan? Ketika tuan-tuan sedap diulik mimpi, nyenyak tidur, hujan, sejuk, syok, ada orang yang sedang
membanting tulang 4 kerat mencari rezeki. Kan? Kadang-kadang kita duk tengok daripada rumah kita ada orang naik motor hantar makanan tu, Grab food tu, Food Panda, tengah hujan. Kita duduk di rumah, duit sampai nak timba kita. Aduh. Tengah-tengah hujan ni hantar makanan. Kita tidak diuji seperti itu. Di mana syukur? Tengok lalu lalang tengah hujan. Depa pun kalau kita tanya, depa pun nak duduk di rumah lagu kita. Depa pun nak duduk dengan anak bini lagu kita. Depa pun nak tidur lagu kita, nak selimut lagu kita, tapi tak ada duit. Kita yang Allah bagi, yang ada nikmat ni syukurlah. Mailah masjid, tu pun balok. Yang tak main malam ni tak tahu pergi mana. Depa kata hujan, kereta sampai tak tahu nak parking tang mana. So tuan-tuan, ini soal besar. Soal di mana letak duduk diri kita dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Syukur tuan-tuan. Pasal tu bila kita tengok, kita balik kan, daripada masjid tengok orang kiri kanan tak ketahuan nak balik lagi, yang meniaga pasar malam, yang duk menjual tepi jalan, hujan-hujan apa semua, depa pun kalau tanya nak juga macam kita, tapi kadar rezeki mereka tak mengizinkan. Kita yang ada peluang, ada masa, ada rezeki, ambil peluang guna mengaji, kerana Tuhan memberi amaran, anytime aku boleh tarik. Masalahnya tuan-tuan, apabila kita senang, kita tak ambil peluang itu. Itu yang Nabi kata maghbun. Dan tuan-tuan tahu, ada satu hadis yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Satu hadis yang menarik yang saya terjumpa. Walaupun hadis ni dhaif, tetapi maknanya disokong oleh hadis-hadis yang lain. Tuan-tuan dengar, hadis ni menarik. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim meriwayatkan hadis ni. Cerita tentang, bisa dengar tak? Tak tuan-tuan bisa dengar. Bisa dengar, spoil lah sikit kan. Tapi kadang-kadang bagus juga benda-benda baru ni kan. Tapi benda ni taklah baru, cuma mungkin belum dikongsi kan. Ni mari kita nak tengok ni, betapa besarnya rahmat Allah ni. Mata kita duk celik, buka, malam ni dia pejam, esok dia celik. Mari kita dengar. Kadang-kadang malu kita dengan Tuhan. Pasal apa kita malu? Dengan segala nikmat, kesenangan, segala yang Tuhan bagi, keseronokan apa semua ni, sangat sedikit kita syukur. Mari kita tengok. Diriwayatkan hadis ni oleh Al-Hakim, dan dia kata hadis ni sahih. Tetapi Al-Imam Az-Zahabi mengkritik riwayat ini kerana bagi dia penilaian hakim itu tidak tepat. Kerana hadis ni tidak mencapai status sahih. Tetapi hadis ni makna dia sahih kerana ada hadis lain yang semakna. Tuan-tuan akan dengar dan tuan-tuan mesti setuju dengan apa yang saya sebut. Baik. Kata Nabi SAW, satu hari kharaja min indi khalili Jibril. Faqal, ya Muhammad. Ni tuan-tuan dengar. Satu hari Jibril mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Muhammad. Hey Muhammad. Wahai Muhammad. Walladhi ba'athaka bil haqq. Demi Allah yang mengutuskan engkau dengan kebenaran. Inna lillahi abdan min abidihi abadallaha ta'ala khamsami'atin. Dia kata, Jibril kata, Allah ada seorang hamba daripada hamba-hamba dia yang beribadah selama 500 tahun. Berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun. Ala ra'si jabalin, di atas puncak gunung. Lelaki ni seorang abid. Kalau kita kata abid dalam bahasa Arab, kalau kita kata abid, hamba biasa.
Abdun, abid yang beribadah. Ni biasa. Buat biasa-biasa ya, macam kita. Tapi kalau dia kata abid, kalau dia guna abid, kalau alif ba dal tu abid, seorang yang beribadah. Ibadah dia biasa-biasa ya, sedang-sedang ya. Tapi kalau ain ba ya dal abid, yang ni kuat ibadat. Kaki ibadat. Kaki ibadat. Dia ni memang kaki ibadat. Dia beribadat ala ra'si jabalin fil bahr. Dia duduk di satu pulau, dia beribadat di atas bukit 500 tahun. Siang, malam, pagi, petang semayang. Saya pendekkan cerita. Kan? Lepas tu dia kata lagi dalam hadis ni, dia kata wa akhrajallahu ta'ala lahu 'ainan 'adbatan bi'ardil usba' tabaddu bima'in 'adbin fatastanqi'u fi asfalil jabal wa syajaratin rumman tukhriju lahu kulla lailatin rummanah fatu'adhihi yaumah. Oleh kerana dia duk pulun buat ibadat, Tuhan telah beri kepada dia satu mata air. Mata air yang sedap dan tawak. Dia duduk tengah laut. Dia ada satu mata air. Dan ada sepokok delima yang tiap-tiap malam akan mengeluarkan buah delima. So heaven, tuan-tuan. Syurga. Air memancut keluar, buah delima rumman tiap-tiap malam duk keluar mai. Dia minum makan, semayang minum makan, semayang makan, semayang minum. Itu je kerja dia. Allah, macam tuan-tuan lah. Kan semua ni dah kaya, mana kerja? Tuan-tuan kerja apa? Mayang je lah. Nak makan tak payah cari dah. Kan? Habis sangat pergi jolok, bawa keluar 300-400 juta. Bawa balik simpan di rumah. Kan? Roti canai baru RM5-6. Kan? Nak habis yang bawa keluar tu, tak ada habis waktu masuk pula ni 25. Allahu akbar, tuan-tuan. Masya Allah. Sampai dia kata, hang tolonglah kalau ada nak makan-makan tak mana ajak aku sama. Pasal duit tak guna lagi minggu ni. Allah. Nikmat, tuan-tuan. Yang pencen-pencen ni duk ijak jolok keluar, jolok keluar, jolok keluar. Kita yang jolok tak keluar-keluar. Kan? Tak ingat nak pergi makan tang mana. Nak makan tang mana malam ni? Malam ni mana pula tanya bini? Tak tahulah habis dah. Jom. Ada orang pelih pi nu. Breakfast di Changlon Jitra. Breakfast di Jitra. Hampir Jitra buat apa? Tu depa kata ada roti canai buntat, aku pergi makan. Lepas tu habis makan aku balik. Tu dia punya kaya orang pelih. Pi semata-mata nak. Tuan-tuan tahu orang pelih ni hebat tu. Pi Alok Ustaz, telefon tanya duk mana? Saya main Alok Ustaz. Buat apa? Depa kata ada nasi gulai apa, main makan. Lepas tu sat lagi habis makan nak balik. Tu dia. Nikmat tak tahu nak habang lah, tuan-tuan. Kaya duit banyak tu. Orang pelih ni memang banyak duit. Makan lah, tak tahu nak makan. Kedai makan penuh. Beras tu sampai bubuk makan. Kan? Betul tak, tuan-tuan? Duk atuk kedai lah. Ada yang tak tahu kedai mana pula. Kedai makan penuh. Tak ada orang. Masya Allah rezeki. Kan? Sambung balik. Dulu kita nak makan, tengok ada duit lah nak makan. Tak ada. Lah kami tak tahu. Kan? Lepas tu kita sambung balik. Dulu orang tanya, berapa harga? Lah tanya, tak tanya harga dah. Terus order makan. Kan? Yang paling mahal sekali. Masya Allah. Kan? Baik, sambung. Lepas tu dia kata apa lagi? Lepas tu dia ni minta dekat Allah. Dia kata apa? Fasa'ala rabbahu azza wa jal 'inda waqtil ajal an yaqbidhu sajidan. Dia kata, ya Allah, tolonglah ambil nyawa aku ketika aku sedang sujud.
Malaikat kata kami naik duk sujud, kami naik duk sujud, kami naik duk sujud, kami naik duk sujud. Idak semayang 500 tahun. Masya Allah. Lepas tu pendekkan cerita pasal banyak lagi kita nak syarah ni. Matilah dia. Bila mati, Allah Subhanahu wa taala kata dekat dia, Allah kata apa? Adkhilu 'abdi al-jannata bi rahmati. Wahai malaikat, masukkanlah hamba-Ku ini ke dalam syurga dengan rahmat-Ku, bi rahmati. Dia kata apa? Dia kata, tengok bila Allah kata buat masuk dia dengan rahmat-Ku, fayaqulu, dia kata ke Allah Taala, Rabb bal bi'amali, aku tak mau masuk dengan rahmat-Mu, masukkan aku dengan amal ibadat aku. Bi'amali, dengan amalan aku. Sebab itu tuan-tuan, saya mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan, ingat elok-elok, jangan gurur dan ujub dengan ibadat kita. Jangan tertipu dan terpedaya dengan amalan kita. Orang Indonesia kata, jangan susuk suci. Jangan sok sangka suci. Jangan kita merasa suci. Kadang-kadang bila kita buat ibadat ni, dia jadi macam tu. Dia ada sifat gurur, terpedaya. Dia berasa besar, dia berasa megah. Dia tak cerita ke orang, tapi dia berasa dia tu hebat. Yang dalaman diri dia. Ini kita kena hati-hati. Baik. Dia kata, fayaqulu ya Rabb bi'amali. Jangan masukkan aku dengan rahmat Engkau, masukkan aku dengan amalan aku. Allah Subhanahu wa taala tak apa, dah dia minta lagu tu kan, 500 tahun tu kena ingat, 500 tahun kan. Lalu Allah kata apa? Allah kata, adkhilu 'abdi al-jannah bi rahmati, masukkanlah dia dengan rahmat aku. Dia kata tak, dengan amalan aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, dah 2-3 kali dia sebut tu, Allah Subhanahu wa taala kata, fayaqulullahu azza wa jalla lil malaikati qaisu 'abdi bi ni'mati 'alaihi wa bi 'amalihi. Okey. Dah dia minta nak masuk dengan amalan dia, Allah kata, sekarang timbang amalan dia yang 500, yang dia sujud, salat, ibadah sepanjang hidup dia, dengan nikmat yang aku bagi. Timbang amalan dia dengan nikmat yang aku bagi. Nampak? Kemudian apa yang berlaku? Fatujadu ni'matul basar qad ahatat bi'ibadati 500 sanah wa baqiyat ni'matul jasad. Tuan-tuan, dia nak masuk dengan amalan dia. Okey. Allah kata hang masuk dengan rahmat aku. Dia kata dengan amalan dia 500 tahun. Okey, Allah kata sekarang nikmat-nikmat yang aku bagi, kurniaan anugerah yang aku bagi, rezeki yang aku bagi, kena tebus dengan amalan. Timbang amalan dia 500 tahun dengan nikmat aku. Tuan-tuan, 500 tahun tu tara mana? Baru lepas apa? Dalam hadis ni dia kata apa? Dalam hadis ni dia kata, setelah ditimbang 500 tahun punya amalan, baru fatujadu ni'matul basar, baru sama dengan nikmat sebelah mata. Baru setara dengan sebelah mata. Bukan 12, baru sebelah mata. 500 tahun punya ibadat tu, kalau nak tebus, nak bayar balik, nak timbal balik, baru sebelah mata. Habis 500 tahun punya ibadat. Belum telinga, belum hidung, belum mulut, belum tangan, belum kaki, belum jantung, belum hati, belum usus. Allahu Akbar, tuan-tuan. Lain kali Allah kata, adkhilu 'abdi an-nar. Habis 500 tahun, yang lain tak timbang lagi, masuk neraka. Bila diheret dia masuk neraka, dia kata apa? Rabb
birahmatika, masukkan aku dengan rahmat engkau. Dia berasa besar dengan amalan dia. Sebab itu kadang-kadang manusia dia tertipu dengan amalan dia. Dia tertipu dengan ibadat dia. Bukan 500 tahun, baru 5 tahun ni ya. Kau 5 tahun pun banyak orang. Pencen umur 60, lah 65 baru start sembahyang dalam 5 tahun ni. Habis pencen baru start main masjid. Dia tahu saya start pencen ni memang tak pernah tinggal 5 waktu. Pencen umur apa? 60, lah 62. Allah, baru 2 tahun tapi dia sembang tu. Saya lepas-lepas pencen ni memang duduk di masjid dah. Bila pencen? Tahun lepas. Bulan berapa? Bulan 10. Lah bulan 7. Dia berasa lama dah. Yang tu bukan kata mata, tek mata pun tak ada. Sebab itu kita tuan-tuan hadirin mukmin yang kita mari masjid ni bukan kerana saya. Bukan untuk tuan-tuan. Untuk apa? Untuk nak menunjukkan syukur yang memang tidak terkira. Tu yang kita tak boleh kira tu. Kan? Kita berasa maghrib dengan isyak. Sekejap lagi tuan-tuan balik sekejap lagi. Nikmat berganti-ganti. So how to pay? Macam mana nak bayar? Kan? Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh kita macam tadilah. Buktikan dengan perkataan, buktikan dengan perbuatan. Kita semayang bagi banyak. Kan? Pasal apa hang semayang bagi banyak? Pasal aku rasa nikmat aku banyak. Anak bini sihat, anak bini apa semua cerita kan? Baik, hadirin mukminin. Kemudian hadirin mukminin, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Allah kata, ya abdi, wahai hamba-Ku, man khalaqaka wa lam takun syai'a. Siapa yang menciptakan engkau? Dia kata anta ya Rabb, engkau. Allah kata lagi, man qawwaka li'ibadati 500. Siapa yang bagi kekuatan untuk kau beribadah selama 500 tahun? Yang kau duk berasa hebat tu, siapa yang menciptakan engkau? Siapa yang memberi kekuatan untuk engkau beribadah selama 500 tahun? Siapa yang memberi makan kepada engkau? Siapa yang mengeluarkan air di tengah-tengah bukit? Dia sebut lagi tu. Dan sesiapa yang mematikan engkau dalam keadaan bersujud. Sebab itu hadirin mukminin, setiap nikmat yang kita boleh buat ni di atas kurniaan Allah. Sebab itu bila Allah panggil kita mari masjid, kita kata la haula wala quwata illa billah. Kalau Tuhan tak bagi daya kekuatan, kita tak akan boleh sampai. Sebab itu kita bersyukur. Melakukan ibadat ini juga sebagai satu tanda syukur, kan? Hadirin mukminin, itu cerita orang yang melakukan ibadah selama 500 tahun tak boleh nak banding dengan nikmat yang dia dapat, kan? Hadirin mukminin. Baik, kemudian kita sambung pula huraian yang berikutnya tentang hadis yang Nabi SAW sebut. Okey, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu an, daripada Buraidah wa an Buraidah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata fil insani sittun wa 300 mafsil fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqah. Allah telah menjadikan bagi seorang manusia itu 360 anggota sendi ruas, 360 pada satu batang tubuh. Maka hendaklah dia bersedekah di atas setiap anggota sendi tersebut. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, famanil ladzina yutiqu dzalik, ya Rasulullah, siapa yang mampu nak bersedekah 360 setiap hari? Pasal kita nak kena syukur. Syukur dengan sedekah. Sedekah tanda syukur. Bukti kepada syukur sedekah. 360 anggota tubuh badan sihat, boleh makan, boleh apa semua tu. Pasal itu tuan-tuan, bila kita habis makan, kita baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah. Kita boleh bangkit tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Semua alhamdulillah. Kita boleh bersin, alhamdulillah. Kita boleh nikmat, alhamdulillah. Alladzi tatimmu bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita dapat bala, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ni nak habaq syukur. Kemudian sahabat kata, siapa yang mampu? Nabi kata, okey. Nabi cerita macam mana nak ganti. Nabi kata, an-nukha'ah fil masjid
tadfinuha aw syai' tunahhihi 'anit tariq sadaqah. Nabi SAW kata, kalau kamu nampak ada orang meludah di masjid, ada orang buat kotoran di masjid, kamu tolong bersihkan atau kamu tolong larang, Allah kira sedekah. Nampak? Jadi tak payah guna duit, buat macam tu. Kemudian lalu Nabi cerita lagi, fa illam taqdir, kalau kamu tak mampu, nampak? Ini salah satu cara macam mana kita nak buat. Nabi kata tadi ni, kalau nampak orang meludah di masjid, kalau dulu masjid Nabi lantai dia pasir, jadi ada orang yang jenis suka meludah, kan? Jadi Nabi kata meludah di masjid tu dosa. Dan kalau kita nampak orang meludah, kita kena tolong cuci, bersihkan. Sebab sekejap lagi orang nak main sembahyang. Jadi kalau kita nampak masjid kita tak bersih, kita buat, tolong kerja, bagi kerjasama, bagi bersih, kita dapat pahala sedekah. Sebagai timbal balik di atas nikmat yang kita dapat. Kemudian Nabi kata apa? Tunahhihi 'anit tariq. Kalau kamu tak mampu, fa illam taqdir, fa rak'ata ad-duha tujzi'u anka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi kata kalau nak boleh, kamu tak boleh buat semua tu, nak bagi lepas sedekah tu, salat duha 2 rakaat. Ini kelebihan apa? Salat duha. Walaupun di sisi para ulama ada sedikit perbezaan tentang semayang duha ni, kan? Hadis sebut Nabi suruh buat, tapi dari sudut perbuatan Nabi sendiri tak buat. Duha ni dia dah cerita sikit. Duha ni memang Nabi suruh sahabat buat. Antaranya Nabi pesan kepada Abu Hurairah, jangan tinggal duha. Tetapi kalau tengok daripada amalan dan perbuatan Nabi sendiri tidak melakukan duha. Jadi para ulama bincang panjanglah tentang isu duha ni. Tapi secara mudahnya, duha memang disunahkan. Dan kalau tuan-tuan boleh buat semayang 2 rakaat, tambah tuan-tuan, apa alasan tak buat duha? Tuan-tuan ada alasan tak buat duha? Masa ada, peluang ada, pagi-pagi, apa tuan-tuan kalut? Dengan umur tuan-tuan, dengan waktu tuan-tuan, dengan keadaan tuan-tuan, apa yang menghalang buat duha 2 rakaat? Kalau orang kerja, mungkin alasan dia kerja. Tapi orang yang pencen, yang tak perlu nak ada urusan dunia, tak perlu nak hantar anak pergi sekolah, tak perlu nak keluar kerja, tak perlu nak ke bendang, kan? Tak ada alasan. 2 rakaat. 2 rakaat duha seperti kamu melakukan sedekah seluruh anggota badan. Besar. Curi masa, ambil 2 rakaat, kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat. Saya bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi saya sambung macam mana lagi cara yang diajar oleh Nabi untuk bersedekah. Azan Isyak dulu.
Bismillah. Okey tuan-tuan, kenapa Nabi sebut salat 2 rakaat duha merangkumi keseluruhan ibadat tadi? Padan dengan 2 rakaat dia. Tuan-tuan, salat ni dia merangkumi 3 benda. Siapa-siapa yang salat, pertama dia ada perbuatan hati, niat. Yang kedua, ada perbuatan mulut. Dalam semayang dia ada 3 komponen, ada 3 tiang, ada 3 cabang, ada 3 benda. Apa dia? Nombor 1, hati. Kita kata tadi syukur dengan hati. Nombor 2 apa dia? Nombor 2 mulut. Dalam semayang ada perbuatan mulut. Baca Fatihah, baca surah, baca tasbih, baca takbir, baca tahmid dalam semayang. Ada ibadat yang ada 3 benda? Tak ada. Lagi yang terakhir perbuatan, ada berdiri, ada rokok, ada sujud. Orang tanya Umar Abdul Aziz, kalau kita dapat nikmat, kita nak ikat nikmat tu, tak bagi dia lari, macam mana? Benda yang paling kita takut apa dia? Benda yang paling kita bimbang, risau, nikmat yang kita dapat ni Tuhan ambil balik. Yang tu kita takut. Duk ada sihat, pi sakit. Orang yang sihat, dia takut sakit. Orang yang sakit, dia takut mati. Orang yang kaya, dia takut miskin. Semua manusia ni dia takut apa? Takut benda yang ada kat dia ni tu Tuhan ambil. Tanya Umar Abdul Aziz, nak ikat tak bagi hilang macam mana? Sihat tak mau bagi hilang. Maksudnya nikmat tu kekal. Nak bagi nikmat ni kekal. Tuan-tuan tak boleh jamin. Rumah tangga yang bahagia minggu ni, minggu depan belum tentu. Orang yang boleh makan berselera hari ni, esok belum tentu. Orang yang boleh berjalan malam ni, esok belum tentu. Sekelip mata boleh berubah 360 darjah. Saya pergi bagi bantuan beberapa ketika dahulu di satu kawasan di Kampung Salang. Melawat satu orang terlantar bertahun-tahun di atas katil, muda, ada anak lagi, duk minum susu daripada tiup, muda, terlantar. Kita bila bagi bantuan dengan sahabat-sahabat, bersembanglah, tanya, jadi macam mana? Kemalangan depan public bank, Kangak, sikit saja. Daripada sihat tubuh badan, daripada pemuda bekerja apa semua. Pasal itu tuan-tuan, antara benda yang kita risau, apa yang kita miliki hari ini, tidak ada jaminan dia akan kekal. Sebab itu tuan-tuan duk baca tu, duk hafal apa dia? Duk nasyid, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Tu Nabi yang kata tu. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ambil 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sihat, sihataka qabla saqamika. Sihat kamu sebelum sakit. Jadi saya tanya macam mana boleh jadi? Tuan-tuan, banyaklah kejadian ni. Dia simple ya, sikit ya. Dia kata keluar nak lintas jalan, satu orang yang saya tengok ada basikal, ada cycle. Artinya satu pemuda yang aktif, yang sihat, yang bersukan, terlantar. Tanya apa? Dia keluar cross public bank, satu motor main langgar. Satu motor main langgar, accident. Patah ada bahagian cedera, paralyzed. Lumpuh, keskolap keseluruhan badan. Dan bergantung kepada minum susu melalui tiup. Hanya dengan satu kejadian. Tidakkah benda-benda yang kita lihat dan dengar itu memberikan kesedaran? Saya bercakap untuk diri saya. Hari ini kita boleh bercakap, esok belum tentu. Hari ini kita sihat, esok belum tentu. Hari ini kita boleh melihat, esok belum tentu. Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Kita bawa kereta elok, kita tak belah orang, orang boleh belah kita. Saya duk tengok dalam Facebook kan, ada page roadblock, ada page tu lah, page yang ada rakaman, dia pun duk kongsi rakaman kemalangan jalan raya kan.
Duk tengok mereka duk kongsi video-video accident. Sikit lah. Duk bawa elok-elok, tiba-tiba kereta mai ke depan. Duk bawa elok-elok tata daripada jalan ni pi ke tengah. Syaknya. Accident berguling. Banyak. Kan? Semua benda kita tak boleh jangka. Orang tanya Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz kata, ikat nikmat itu supaya tidak hilang dengan syukur. Dengan syukur. Ikat nikmat itu dengan syukur. Macam mana? La in syakartum la azidannakum. Tuhan dah bagi tahu. Sekarang kita dah tahu cara tak bagi dia hilang, kita ikat. Nak ikat kena syukur. Timbul pula soalan, macam mana nak bersyukur? Ada 3 cara. Hati, mulut dan anggota badan. Salah satu caranya mentaati apa yang disuruh. Kita nak bagi tahu, kata kita berterima kasih, mengenang budi mak bapak kita. Dengar cakap dia. Pasal itu anak yang tak dengar cakap, anak yang bantah, kita kata anak yang tak kenang budi. Bahasa kita. Hang ni tak sedar diri, tak kenang budi. Aku belah hang, bagi makan, hang lawan cakap aku. Itu bahasa kita. Demikian juga kita dengan Tuhan. Lebih lagi. Kita dengan anak kita takat bagi makan, minum. Tu pun Tuhan yang bagi melalui kita. Kalau kita mau anak kita berterima kasih kepada kita di atas apa yang kita telah belanjakan kepada dia, selalu kita duk ungkit, Tuhan tak ungkit lagi, tapi dia akan ungkit. Dia berhak untuk ungkit. Dia Tuhan. Nampak tuan-tuan? Pasal itu saya kempen pada tuan-tuan, Allah bagi ni tuan-tuan manfaat betul. Manfaat betul. Okey. Dan hadis yang terakhir yang menyokong kita punya ni, tuan-tuan tengok. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih Muslim, bahawa Nabi berkata, innahu khuliqa kulla insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mafsil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan 360 sendi atau ruas tulang. Nak terjemah macam mana tak tahu, tapi inilah 360 ni. Semua ni sendi-sendi kita ni, kan? Lepas tu sambung balik. Faman kabbara, siapa yang bertakbir kepada Allah, wa hamidallah, siapa yang alhamdulillah. Nabi yang kata Allahu akbar, alhamdulillah, wa halala la ilaha illallah, wa sabbahallah, subhanallah, wastaghfarallah, astaghfirullah, wa azala hajaran anit tariqin nas, ambil ketui batu yang duduk tengah jalan lempak pi ke tepi, au syaukatan ataupun duri ambil buang, au azman ataupun tulang ambil pi buang, wa amara bil ma'ruf, suruh benda yang baik, au nahya anil munkar ataupun larang daripada benda yang jahat. Nabi kata kesemua itu dikira sebagai tebusan kepada 360 tu. Semua itu sedekah. Sedekah. Maknanya Tuhan bagi kat kamu 360, syukur. Macam mana? Banyak cara Nabi bagi tahu tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tu dia kira syukur. Kemudian Nabi kata apa? Siapa yang buat benda tadi ni, dia bertakbir, dia bertasbih, dia bertahlil, dia bertahmid, dia buang benda-benda yang mengganggu dan menghalang manusia, Nabi kata dia selamat pada hari itu daripada api neraka. Tuhan balas pula bonus ke atas. Bukan setakat dikira dia sebagai orang yang bersyukur, dia selamat daripada neraka. Itu dia tuan-tuan hadirin mukminin. Dan ada orang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Abu Musa. Tengok dalam hadis Abu Musa, Nabi kata setiap orang Islam wajib bersedekah. Kemudian sahabat bertanya, sahabat bertanya, fa illam yajid, kalau tak mampu bersedekah,
Kan, kalau tak mampu bersedekah, Nabi kata fayamalu biyadai fayanfa'u nafsah wa yatasaddaq. Kalau tak mampu sedekah, yang pertama dia ikut urutan. Yang pertama duit, harta. Nampak satu yang terbaik sekali apa dia? Harta. Siapa yang boleh bagi harta, the best. Yang terbaik sekali harta, manfaat pada orang lain. Dia bagi duit, dia bagi apa? Menggunakan harta. Ranking sedekah ni nombor satu harta lah. Nombor dua, anggota badan, kederat, tenaga. Nombor satu tolong apa? Tolong harta. Kalau tak ada harta, tenaga ramai pun nak buat apa? Berapa orang nak mai tolong kenduri? Kami semua boleh mai. Nak pisah apa? Tak tahu apa, tak ada siapa bagi apa. Ngor-ngangor. Kita semua main dengan pisau, dengan kapok nak main kan. Mana dia nak cincang, mana dia nak hirih, mana dia nak katuk, mana dia nak lapah. Nak lapah, nak cincang apa? Ada peneram ya. Dah semua pakai kedekut, tak mau buat korban, tak ada lembu lah. Memakan peneram, bawa balik pergi simpan kapok tu. Tenaga saja banyak tapi tak ada benda, tak jadi. Sebab itu fulus dulu. Orang bagi fulus. Ni kalau tuan-tuan bagi lembu, mai sila panggung pun orang tak kata apa. Kan? Lembu saya bagi. Kita mai duk tengok dia apa. Tak apa. Dia bagi lembu lah. Bahagian kita pula. Ini lembu tak bagi, kapak tak bagi. Dia mai duk sembang pandai. Yang ni tak cincang lembu, cincang dia. So dia nampak tak? Nampak bagi harta. Ada orang dia mampu bagi harta. Ada orang dia mampu bagi tenaga. Okey, nampak? Turun level. Kemudian dia kata, fa illam tastati' aw lam taf'al. Kalau harta dia tak boleh bagi, contribute, dia tak boleh bagi, tenaga pun dia tak boleh bagi, okey. Nabi kata, pergi tolong orang yang memerlukan. Maksudnya sampaikan apa-apa sumbangan, dia tolong jadi perantara. Pun dapat pahala sedekah. Kalau dia tak boleh yang tu, Nabi kata fayamuru bil khair awil ma'ruf, dia pergi suruh hak baik. Suruh orang buat baik. Ajak orang buat baik. Lalu kalau tak boleh lagi, Nabi kata fa illam yaf'al, harta tak boleh, tenaga tak boleh, perantara kepada kebaikan tak boleh, jadi orang tengah. Kadang-kadang kita ni bukan ada duit pun tapi jadi orang tengah. Oh, dia tak bagus lah, mai bagi. Bukan hak saya tolong bagi saja. Kalau hak saya belum tentu. Kan? Nampak tuan-tuan? Kan? Suruh benda baik pun boleh. Tak buat masjid pun tak apa. Suruh orang pergi masjid. Tak ceramah pun tak apa. Tapi bagi tahu orang, suruh pergi ceramah. Pun kira okey lah. Tak boleh hak nu, boleh hak ni. Sahabat kata kalau hak tu pun tak boleh, Nabi tahan duk sengak. Duk sengak. Tuan-tuan, lepas duk sengak ada nak tanya lagi? Last kali Nabi kata amsik. Nabi kata fayumsiku 'anil syarr. Duk sengak. Tak tahulah kalau tuan-tuan nak tanya lagi. Kalau duk sengak pun tak boleh. Duk sengak, duduk. Duk sengak. Dia buat apa? Pasal itu dalam bahasa kita, kalau tak boleh buat baik, jangan halang orang buat baik. Kan? Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan nampak daripada apa yang kita syarahkan tadi, memang setiap hari tuan-tuan wajib kita bersyukur atas nikmat yang kita dapat. Saya kalau kita halusi tuan-tuan mungkin lebih. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik untuk kita sama-sama bersyukur. Allahu Akbar. Satu lagi tuan-tuan, satu benda lah sebelum kita tutup kelas kita. Satu benda yang mungkin kita boleh fikirkan. Satu benda yang kita boleh fikirkan daripada apa yang saya ceramah tadi kat sejam. Padan tak dengan apa yang kita dapat dengan apa yang kita buat? Ini satu soalan yang bagus ya.
sepadan tak? Setara tak? Apa yang tuan-tuan dapat, termasuk saya dapat lah, masing-masing tak sama apa yang Tuhan bagi ni dengan apa yang tuan-tuan dan saya buat. Kan? Ada orang dia dukung mak dia ketika tawaf. Mak dia tak larat nak tawaf, dia dukung mak dia. Kan? Tak atas belakang, dia pusing tawaf. Tuan-tuan, kita tawaf seorang-seorang pun tak larat lah. Ni dukung mak kita, bukan tolak kerusi roda, dukung. Saya terlupa siapa yang punya perkataan ni. Tapi bila ditanya, adakah sudah terbalas jasa ibu dia dengan apa yang dia sacrifice, dia korbankan dengan tenaga tu kan? Tenaga tu teruk lah kan? Dia kata padan tak? Dalam jawapan itu, wallahu alam, seingat saya, dia kata sikit pun belum terbalas. Walaupun kita rasa berat, kita rasa besar, tapi sikit pun tak terbalas. Kita mungkin rasa semayang kita ni padan, tapi macam kes 500 tahun tadi, sikit pun tak padan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa banyak Tuhan bagi, lagi banyak tuan-tuan kena buat lah. Itu kesimpulannya. Kalau dapat buah ni tuan-tuan, tuan-tuan balik, kira besar rahmat lah. Kerana itu sahaja mesej sepanjang sejam kita kuliah. Hadis-hadis yang saya baca tu, dia nak pergi ke situ. Kalau kita berasa kita dapat banyak banding dengan orang lain, maka kita nak kena buat tu lebih pada orang lain. Dan tuan-tuan sahaja yang tahu banyak mana yang Tuhan bagi. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.